Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Macam hari ni puasa, okey ke tak? Masih ada energi? Ada tenaga? So, hari ni bersama saya Ain di True Life untuk kita membincangkan tentang penjagaan kesihatan ketika puasa. Masa puasa, kita still lagi kena menjaga kesihatan kita. Jadi, bersama saya hari ni untuk membincangkan topik pasal penjagaan kesihatan ni adalah Encik Farid. Farmasis yang memang sentiasa setia bersama True Life Sciences untuk berkongsi informasi kepada anda semua. Okey, jadi saya akan mempersilakan Encik Farid untuk masuk bersama saya, duduk di sini membincangkan topik penjagaan kesihatan ketika puasa. Silakan. Encik Farid. Okey, apa khabar Encik Farid? Macam mana puasa? Baik, okey, alhamdulillah. Alright, so hari ni kita akan berkongsi informasi dan Encik Farid macam biasa kita punya sharing session untuk penjagaan kesihatan ketika puasa. Okey, so saya akan masuk terus kepada soalan kita lah tanpa melengahkan masa lagi. So, soalan yang pertama, bagaimana nak pastikan badan kekal cergas ketika puasa? Sebab biasanya, terutamanya kanak-kanak lah Encik Farid, waktu puasa diorang semua biasanya memang akan deplete energi. Dia punya energi sangat rendah. So macam mana kita nak kekalkan kita punya kecergasan ketika puasa? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya sebab puasa, puasa adalah satu masa yang biasanya dinanti-nantikan lah. Masa kecil pun dulu tu je kan. Sebab nak raya sebenarnya. Nak raya pun. Okay. Tapi basically untuk budak-budak kecil and also even untuk dewasa lah, kita kena pastikan bahawa rehydration ataupun air dalam badan tu cukup. Okay. Dan macam mana kita nak pastikan air itu cukup? Kita kena pastikan bahawa even budak-budak kecil ni, diorang kena kejut, kena kejut pagi sahur. Itu memang kena paksa lah. Kalau bangun lambat ke, at least memang kena minum. At least kena minum supaya, sebab badan kita as we know 70% dalam kita punya badan ni memang air. Bila air tak cukup, dan memang kita puasa. So bila kita puasa, air tak diminum, makan pun tak boleh. Jadi that means a period of at least about 12 hingga 14 jam. Okay. So yang itu yang paling penting untuk budak kecil. Selain daripada pemakanan yang seimbang, make sure dia makan, make sure ada suplemen-suplemen yang boleh kita ambil untuk bantu sekali. Tapi yang paling penting is air. So maknanya yang paling penting untuk kita kekal cergas adalah dengan pengambilan air yang secukupnya lah, Cik Farid. Yes, air kena cukup. Okey, so maksudnya start daripada kita sahur tu, air tu kena enough lah maksudnya. Dia basically bukannya sahur tu saja, that means keseluruhannya. So that means daripada hari sebelum tu pun, that means tu yang kita kena pastikan dia bukan jadi masa rutin kat puasa je. So that means secara harian pun. So secara harian. Bukan kita nak suruh budak kecil minum sampai 2-3 gelas. Baru nak start belajar puasa tu. 2-3 gelas kembung lah pagi tu. Dia kena minum basic je. Basic, tapi keseluruhan hari tu. That means kalau biasanya kalau orang Islam senang je, saya akan minta dia minum kan masa waktu solat. Waktu solat 1 gelas sebelum, 1 gelas selepas. Ini maksud untuk harian, masa hari biasa ketika tak puasa lah. Yes, ketika tak puasa. Sebenarnya untuk kita pastikan kita punya badan sentiasa kekal cergas, sepatutnya kita dah set kita punya badan daripada awal lagi preparation sebenarnya. Okey, so kita pergi pada soalan yang kedua. Apakah diet ataupun kita punya pemakanan harian yang bagus untuk diamalkan ketika puasa? So kita pecah pada 3 lah Encik Farid. Ketika puasa tu kita ada berbuka puasa, kita ada moreh. So memang ada orang makan sikit masa buka puasa, and then dia makan banyak masa moreh, and then ketika sahur. So macam mana dia punya diet pemakanan yang sesuai untuk 3 timing tadi?
Okey, secara basicnya that means untuk ketiga-tiga tu dia kena seimbang juga, kena seimbang. Tapi ada yang pada ketika bagi contohlah masa ketika berbuka, so bila kita berbuka maksudnya kita dah seharian kita tak makan, jadi pada ketika tu sugar level dah turun. Sugar level dah turun, jadi pada ketika berbuka tu itu yang kita patutnya makan satu benda yang manis ataupun kita panggil kompleks sugar lah. So kompleks sugar that means kita ambil macam kurma, kita boleh ambil buah-buahan, okey. Tapi janganlah yang yang biasa orang minum sampai bergelas-gelas air, beli air tebu sampai tersandar. Yang itu kurang digalakkan. Satu lagi cik balik kuih. Okay. Macam-macam jenis kuih. Yang itu. So maksudnya sedikit manisan, okay. Lepas tu kita boleh makan secara seimbang lah. That means karbohidrat cukup, protein cukup, sayur, buah-buahan, okay. Yang itu yang penting. Dan juga masa more tu, so more pun sebab lepas more tu biasanya kita akan tidur, okay. So bila more tu pun sebaik mungkin makan sikit je, untuk alas perut, ataupun cara kita pilih pun janganlah pilih makanan yang tinggi kandungan gula dia, ataupun karbohidrat yang sangat tinggi. So maknanya penting sebenarnya kita kena tengok sugar intake. Yes, sugar intake. Lepas tu then masa ketika sahur tu, okay, kalau sahur ni paling digalakkan adalah pemakanan yang protein content dia tinggi sikit. Jadi protein content tinggi sikit. Kenapa? Sebab apabila kita tengok, kita cerita pasal gastric entering time, maksudnya berapa banyak ataupun penghazaman yang dilakukan oleh badan kita, especially kalau banding dengan karbohidrat ataupun sayur ataupun buah-buahan, dengan bandingan protein. Jadi protein ni dia akan duduk lebih lama dalam kita punya perut. Jadi kita panggil gastric emptying time. That means dia akan duduk dalam perut lebih lama, jadi you akan rasa kenyang lebih lama. Okay. Jadi itu yang kalau boleh kurangkan sikit karbohidrat, lebihkan sikit kepada protein, okay, dan juga buah-buahan, sayur-sayuran lah, lebih pada untuk sahur. Jadi orang tu dia boleh tahan untuk puasa tu. Untuk puasa tu lah, tak adalah lapar sangat. Okay, so tengok semua makanan setiap waktu berbuka tu ada beza dia. Waktu buka kita kena lebihkan kepada makanan yang tinggi gula, tapi bukan gula yang manis-manis, air manis, kuih manis tu tak. Tapi dari segi kompleks, betul? Kompleks sugar. And then masa moreh tu kita kena kurangkan pengambilan makanan yang berat-berat, sebab kita lepas tu nak tidur dah. And then waktu sahur pastikan makanan lebih kepada protein lebih tinggi, sebabnya dia akan buatkan kita kenyang lebih lama. Alright, so soalan saya yang seterusnya, biasanya macam tadilah, kalau kita tengok orang puasa dia punya energi kurang, tapi ada juga orang yang boleh macam mana, dia punya energi dia tinggi sampai kan dia boleh bereksersis ataupun bersenam. So sebenarnya selamat ke tak individu yang puasa untuk bersenam? Okey. Sebenarnya kalau kita tengok kan, kalau kita puasa, bila kita puasa sebenarnya kita punya minda ni dia lebih ada banyak energi sebenarnya. Okey. Sebab kalau kita makan, bila time kita makan, all kita punya blood flow, okey, kita punya blood flow akan pergi kat perut. Okey, sebab pergi kat perut untuk mencernakan dan menghazamkan pemakanan apa yang kita dah makan. So bila blood flow semua pergi kat perut, oksigen supply kepada otak tak sampai. So you rasa tu sebab bila kita makan, biasanya lepas makan kita akan tidur. Disebabkan tu lah sebenarnya. So by right sebenarnya kita masa kita berpuasa, okay, kita boleh bersenam. Okay, bersenam tu that means tapi kena tengoklah senaman apa. Okay, and then bergantung kepada orang tu sendiri. Kalau orang tu ada macam ada kencing manis, ada darah tinggi, pastikan
pastikan kencing manis dia kontrol baik, level dia within normal limits, okey. Sebab biasanya sebelum orang pergi bersukan, ataupun bersenam, orang kencing manis kena test, kena test gula dia, kena test gula. Kalau let's say gula dia masa dia test tu kurang daripada 4, kurang daripada 4, that means dia tak boleh, dia tak boleh bersenam. Okey. Kalau kurang dari 4, biasanya kalau normal bukan time puasa, dia akan direkomendkan untuk makan, untuk makan sedikit, makan roti ke, makan untuk tambahkan air balik, untuk naikkan balik sugar level dia, sebab kita tak nak dia jadi hypo. Hypo that means gula terlampau rendah. Okay. So sama juga macam apabila time puasa nanti. Okay. So bila time puasa pun kita pilih lah, kita jangan over strain ataupun buat exercise yang terlampau berat. Okay. Setakat jalan jogging sikit-sikit. Okay. Kita boleh pendekkan masa. I mean kalau biasanya jalan kaki 45 minit ke, masa puasa boleh rendahkan sikit, 30 minit ke ataupun 20 minit. Tapi sekarang ni bila kita pendekkan, kita boleh, sebab kalau tengok kita boleh intensify. Kita panggil intensify workout. That means kita buat workout yang 5 minit berat, lepas tu dia relax. 5 minit berat, relax. Yang tu lebih menunjukkan fat burning sebenarnya. Itu boleh cerita topik lain lah. Itu topik bersenamnya. Okay. Tapi yang tu boleh bersenam, tapi pastikan all the levels is well within control, then tak ada masalah. Okay, so pastikan anda perhatikan dulu anda punya chart kesihatan macam mana, baru kita tengok pada senaman sesuai. Okey, so yang seterusnya untuk individu yang mempunyai penyakit kronik, mereka dibenarkan untuk puasa atau tidak? Ya, okey. Untuk mereka yang ada pesakit ada penyakit kronik, memang boleh, tak ada masalah. Tapi macam saya beritahu tadi, make sure dia punya levels tu, with levels, maybe sugar level, blood pressure levels, and yang paling penting ubat. Ubat-ubatan kena pastikan jangan berhenti lah. Jangan berhenti. Kena ambil waktu. Kena ambil. Jadi macam patient yang on diabetic medication, pastikan ubat makan, dan juga insulin juga kena makan. Jangan disebabkan oleh puasa ditinggalkan ataupun di off langsung. Selalu cek dengan ahli farmasi ataupun doktor yang merawat. Pastikan bahawa siapa yang ada penyakit kronik, mesti pastikan bahawa mereka selamat untuk berpuasa. Okay? Dan juga bagi mereka yang ada bila kita cakap kronik, not only diabetic, people yang ada GERD, biasanya ada GERD, maksudnya ada reflux lah. Ada reflux, ada certain orang yang reflux dia sangat teruk, sangat teruk. Apabila dia puasa, that means dia tak boleh bekerja, dia ada migraine attack. Yang itu pun kena pastikan bahawa sebab ada sejenis ubat jugalah, ubat tu pun kena pastikan cek dengan ahli farmasi ataupun doktor, pastikan ubat tu ada, dan kena ambil lah. Maksudnya untuk orang yang ada penyakit kronik ini, mereka boleh berpuasa tapi pastikan ubat jangan tinggal. Betul. Maksudnya harian punya ubat tu still lagi kena ambil, tak boleh skip. Tak boleh skip. So sekarang kita cakap pasal untuk orang kronik. Jadi tadi Cik Farid kata pastikan ubat jangan tinggal. Jadi dari segi pemakanan pula untuk pesakit yang ada penyakit kronik ni, macam mana untuk diorang buka puasa, makanan apa yang sesuai, sahur macam mana pula? Okey, untuk pesakit kronik, pesakit kronik pun sepatutnya dia kena kontrol lah. Dah lah bulan puasa. So sepatutnya kita kena kurangkan lah. Sebab macam tadi kan Cik Farid cakap, kalau untuk orang normal buka puasa kena makan makanan yang manis sedikit. Okey, sebab bila orang ada sakit kronik, dia lagilah kena jaga. Dia kena jaga, dan juga dia kena berpada-pada dalam bila itu yang penting sebenarnya, berpada-pada. Berpada-pada. Jadi jangan jadi macam kenduri pula kan. Jadi makan pun
pastikan, sebab bila kita buat macam apa ni, bila time puasa, jadi kita punya testing ataupun bila kita buat ujian darah, ujian darah, kalau orang macam apa ni, kecil manis kan, kita akan test darah, kita akan test darah. Jadi seelok-eloknya kalau kita makan, lepas 2 jam makan tu, kita boleh test. Kita boleh test macam kita makan, kita berbuka, lepas tu kita solat maghrib ke, dan lepas tu sebelum nak tarawih ke, kita boleh test. Asalkan dia dalam julat lepas 2 jam. So bila lepas 2 jam tu, kita boleh dapat reading yang sepatutnya lah. Kalau ni kurang daripada 8, so maksudnya bila kita dah dapat reading macam tu, kita boleh dah agak lah. That means kita punya makanan yang kita makan dengan kita punya lifestyle ataupun dengan kita punya ubat yang untuk kecil manis tu dah cukup untuk menurunkan ataupun adjust kita punya badan untuk kawal lah. Jadi kalau lebih, itu yang bila maknanya lebih, makanan tu maksudnya tak boleh ambil. Makanan tu dah lebih lah kota yang kita makan. Dekat situ, so kita kena pastikan jangan lebih. Okey, so maknanya untuk orang yang ada penyakit kronik ni still lagi kena tengok apa yang dia makan, and berpada-pada depends pada dia punya jenis penyakit lah, terutamanya macam untuk orang kencing manis tadi. Okey. Alright, seterusnya soalan kita adalah, biasa dengar orang yang ada masalah gastrik tak boleh puasa. So, apakah langkah yang boleh diambil untuk orang yang ada masalah gastrik untuk berpuasa? Okey. So biasanya saya memang selalu dengar dulu, kalau orang yang ada masalah gastrik je, memang sampai je sikit lagi nak tengah hari tu dia tak boleh dah. Okey, sebab gastrik dan juga reflux. Okey, gastrik dan reflux sebenarnya is a chronic, dan ada beberapa faktor yang akan menentukan asid dalam perut kita tu banyak ataupun sikit. Okey, jadi salah satu punca memang pemakanan. Punca pemakanan. Jadi bila kita dalam musim ataupun kita bulan puasa ni, kita kena pastikan bahawa pemakanan kita tu kena yang tidak merengsa perut. Kita panggil ada stomach irritation. Contoh-contoh macam kalau kita makan pedas. Kalau kita suka makan pedas, jadi makan pedas kena kurangkanlah. Kena kurangkan. Kalau memang yang jenis memang hypersensitif ataupun gastrik dia memang kuat, kena kalau boleh potong langsung lah. Janganlah makan benda-benda pedas, benda-benda yang ada rempah, banyak yang berempah. Lepas tu benda-benda yang asid, yang berasid. Kalau orang perempuan suka makan benda-benda yang asam lah, ada jeruk lah, benda macam tu dia asid. Jadi bila kita makan berlebihan, so dia akan menyebabkan asid berlebihan. Lagi satu macam minuman yang berkarbonat. Benda-benda air gas ni. Air gas itu yang bila minum bila buka puasa dengan air berkarbonat ni, nanti besok ataupun masa tarawih tu dia tersandar, dia kembung. Dah kembung perut dah terus. Dia asid banyak. And then macam orang-orang yang suka minum kopi. Kopi pun dia tu saya pun nak tanya, orang yang ambil kafein pun macam mana? Kafein, sebab kafein is a stimulant, jadi dia akan merengsa dan dia akan menyebabkan pun asid akan keluar banyak lah. So maksudnya kalau boleh orang yang ada gastrik, untuk dia berpuasa dengan baik, kena elakkan jenis-jenis makanan tadi. Ya, memang memang kena elakkan. Lagi satu, kalau orang tu suka suka makan makan chewing gum. Makan chewing gum, angin masuk dalam badan. Ya, chewing gum tu bila kita kunyah jadi angin juga masuk. Angin. So dia akan kembung akan menyebabkan asid banyak dalam perut. So boleh kena elakkan daripada mengunyah-ngunyah sebenarnya. So soalan seterusnya, Cik Farid sebagai farmasis, ada tak suplemen yang boleh membantu untuk individu ketika puasa? Elok tak ambil sebenarnya suplemen? Elok, memang ada beberapa jenis suplemen, tapi bergantung kepada keadaan orang tu lah. Tahap kesihatan dan setiap seorang tu masalah dia berbeza. Jadi sistem perut,
sistem usus, even lupa nak beritahu tadi, macam selain daripada pemakanan tadi, tadi pemakanan, kita punya minda. Minda sebab apabila kita stres, bila kita stres, tekanan, dia juga akan meningkatkan asid dalam perut. Jadi bila macam tu yang tadi kita boleh kaitkan, macam bila kita bersenam, kita punya endorfin, that means hormon dalam badan pun happy. Kita akan turunkan stres, tekanan. Jadi itu yang akan juga membantu kita sihat semasa berpuasa. Jadi stres pun memainkan peranan. Dalam ketika itu, jadi biasanya punca-punca yang menyebabkan gastrik ni tu biasanya berjumpalah dengan ahli farmasi ataupun doktor untuk berbincang apakah suplemen ataupun keadaan yang terbaik untuk kita rawat. Kita rawat dan boleh mencegah. Jadi seseorang tu boleh puasa dengan lebih sihat. Ada few suplemen yang macam you boleh ambil probiotik. Kalau untuk orang normal tu Cik Farid. Kalau untuk orang normal, maksudnya nak bagi tambah untuk energi dia kalau ke? orang normal biasanya kita akan recommend untuk makan quinol lah, quinol ataupun coenzyme Q10. Coenzyme Q10 ni adalah suplemen yang memang khas untuk meningkatkan tenaga ataupun energi dalam badan lah. Biasanya kita akan makan pagi lah, pagi sahur lah lepas sahur. Lepas sahur, jadi bila kita ambil tu, that means kita akan kekal cergas biasanya sampailah ke petang. Untuk quinol ataupun boleh juga ada yang untuk minda lain is macam B-complex, B-complex, executive B-complex, yang itu boleh ambil jugalah. So itu akan bagi kecergasan lah. Itu lebih pada untuk kecergasan lah, untuk tenaga. Okey, kalau untuk orang yang ada masalah penyakit kronik pula Cik Farid. Kita ada pecah-pecahkan lah penyakit kronik. Kita ada diabetes, kita ada hypertension, kita ada CKD. Kalau yang ada penyakit kronik, macam biasa kalau ada GERD lah, ada GERD, ada susah nak kembung, ada acid reflux selalu. Itu biasanya kita akan boleh ambil pH lah, pH alkalizing. Yang itu memang khas untuk dia menyeimbangkan kita punya sistem gastro-usus. Dan juga selain daripada itu, kita boleh juga ambil probiotics, ataupun kita punya Pronex, yang mana dia boleh memastikan bahawa kita punya penghazaman, kita punya trap wind ataupun angin tak terperangkap dalam kita punya sistem usus. Dan selain daripada itu, kalau biasanya untuk orang yang dialisis, untuk orang dialisis, boleh ambil U99. U99 yang mana dia mengandungi nutrition ataupun vitamin dan mineral yang penting untuk memastikan bahawa orang yang dialisis ni dia boleh berpuasa secara normal. That means bila dia ambil, dia tak penat, dia tak letih, dia boleh buat kerja macam biasa. Memang amat berbeza apabila seseorang tu mengambil suplemen. Kalau untuk itu tadi kita sentuh untuk orang sakit perut, orang yang ada masalah dengan perut, dengan orang yang ada masalah dialisis. Kalau contohlah kan biasa kan kita ada waktu bulan puasa adalah ada solat tarawih sampai 8 rakaat. Biasa orang paling lama pun kalau 20 rakaat. Jadi ada ke suplemen yang boleh membantu juga untuk pastikan kita punya badan, biasalah lutut, orang tua ni sakit kaki, mesti ada juga suplemen ni, betul tak Farid? Ini memang setiap tahun masa bulan Ramadan dan masa solat tarawih ni lah, especially kan, kita dah lah setahun sekali kan, setahun sekali dia ada time untuk solat tarawih. Jadi masa tu lah kita punya lutut, especially lutut ni naik turun kan, lama tak exercise pula tu. Lepas kena 8 ke kena 20 ke, semua dia stiff, dia kejam. Jadi memang ada suplemen yang boleh membantu, especially Chantiva, Chantiva 750, yang mana dia boleh meningkatkan rawan, sendi rawan, dan juga dia mengurangkan geseran dan friction semasa
masa kita kita solat lah. Jadi yang itu, tapi bila kita makan tu, sebab dia bukan ubat, jadi bila dia tak adalah makan terus hilang sakit tak, tapi bila kita makan tu lama kelamaan ambil masa dalam 5 hingga 7 hari, lama kelamaan memang kita akan rasa selesa. Ada dia punya kesan dia. So bila kita tak ada kejang sangat lah, and then kita boleh melakukan solat tarawih tu dengan sempurna lah. Nampak tak? Sebenarnya Encik Bari cakap tu kebanyakannya produk True Life Sciences. Kita True Life Sciences cover semua. Untuk orang puasa memang ada semuanya. Alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So saya nak tanyalah, kenapa? Apakah faktor yang menyebabkan bila seseorang berpuasa, Encik Bari, dia akan kadang-kadang dia akan rasa lapar, kadang-kadang dia tak rasa lapar. So kenapa berjadi macam tu? Okey, soalan yang bagus tu. Biasanya ada dua faktor. Satunya is kita punya jenis pemakanan. Jenis pemakanan, especially pemakanan yang kita makan waktu sahur. Macam saya cerita tadi, kalau kita makan karbohidrat ataupun gula yang banyak, jadi kita punya gastric emptying time ataupun masa makanan tu duduk dalam perut tu sekejap saja. Jadi masa 2 hingga 3 jam you dah lapar. Dan juga kita patutnya kita makan yang berat sikit, ada protein, jadi gastric emptying time tu pun akan lebih lama. Lagi satu is bila kita punya tekanan ataupun kita punya minda. Kalau kita punya minda ada banyak isu, ada banyak problem, kita tak tenang, itu juga akan menyebabkan stress level, dan juga kadar pembakaran gula pun akan meningkat. Sebab tu lagi cepat lapar. Lagi cepatlah orang tu lapar. Dan selain daripada tu, kalau kita cakap pasal especially untuk gula ni, apabila kita makan karbohidrat, bila karbohidrat tinggi, dia akan menyebabkan insulin. Insulin dalam darah ataupun dalam badan kita akan naik. Jadi apabila insulin tu naik, dia akan mencetuskan satu neurotransmitter yang akan menyebabkan kita lapar. Itu sebab dia. Right. So kira sebenarnya insulin tu naik sebab dia nak makanan. Dia nak makanan. So itu yang menyebabkan kita rasa lapar. Nampak tak? Sebenarnya berbalik kepada kita punya penjagaan diri secara mental dan juga kita punya pemakanan. Memang sangat membantu untuk kita pastikan kita tak rasa lapar ketika puasa. Sebenarnya kita tak nak sebenarnya rasa lapar tu datang waktu kita puasa. So soalan yang seterusnya, jenis makanan yang diambil ketika bersahur akan membantu, betul tak? Memang sangat akan membantu. Berbeza apabila sahur. Contoh Cik Bari, kita boleh test. Sebenarnya saya nak tanyalah, contoh kadang-kadang kan someone, terutamanya budak-budak universiti, sebab diorang semua dah masuk universiti ni, semua memang diorang akan berpuasa dekat sana. Jadi mereka akan memilih makan makanan seperti Maggi, Maggi ke roti ke, makan makanan ringan saja. So macam mana? Akan efek sangat tak sebenarnya dengan diorang? Memanglah, kalau bila makan Maggi ke, bila makan roti je, tu semua kira pure karbohidrat je. So bila pure karbohidrat you makan bolehlah, tapi sekejap je lah. Sekejap je. That mean dalam masa pukul 9, pukul 10 tu dia dah start, engine tu dah bunyi dah. Bunyi perut dah. Bunyi perut dah. Itu memang kalau boleh kena tukar sikit lah. Kena tukar sikit. Jadi pilihan pemakanan tu yang kena ubah lah. So macam untuk pelajar universiti kan, sebab diorang punya sources of food, makanan terhad. Jadi Cik Bari ada cadangan makanan yang sesuai untuk diorang simpan tak? Kalau simpan ada kat dalam dia punya bilik. Kalau simpan bilik, macam kena carilah macam kurma ke, macam buah-buahan ke, ataupun even macam kalau fortified, kira macam fortified protein drinks, yang kita boleh bancuh sekejap, lepas tu kita minum. Sebab yang tadi tu sebab protein tu. So kena cari yang ada protein lah. So jadi bila protein tu dia akan duduk lama. Dalam biasanya bila ada protein, lepas tu ada juga yang jenis campuran dengan vitamin dengan mineral. Jadi yang itu pun akan merangsang dan memberi fokus kepada otak, membantu juga dalam pembelajaran. So adik-adik kat universiti sana, sila pastikan anda ada simpanan
minuman protein. So akan membantu daripada anda makan Maggi tak membantu. Alright. So soalan yang seterusnya. Ni saya lah ni tengah cakap sekarang. Kalau bercakap banyak-banyak ketika puasa ni mempengaruhi tak kita punya puasa energy level ke? Kita akan cepat apa ke? Sebenarnya cakap banyak tak ada apalah apa ni mengganggu apa, cuma akan terasa nak minum je lah, nak haus je lah. Biasanya macam tu kita just kecap-kecap bibir tu just untuk stimulate, it should be okay lah. Kalau tak ada, better diam je lah. Alright. So soalan ni pun famous juga Encik Farid. Biasanya sebab kita tahu, kita pun pernah sebelum saya pernah juga berlaku banyak kes ibu mengandung ataupun ibu yang menyusu, diorang puasa. So sebenarnya digalakkan atau tidak? Okey, yang ini memang tertakluk kepada kesihatan. Tertakluk kepada kesihatan ibu tu sendiri. Okey, biasanya that's why kena check lah. Yang ini memang kena check dengan doktor yang merawat ibu tu. Dia sebab ada beberapa faktor dia kena pastikan bahawa dia punya hemoglobin, dia punya blood pressure, dia punya gula semua well control, tak ada masalah. Dan tak ada masalah. Kalau doktor kata okey, boleh puasa, boleh je, tapi kena pastikan keseluruhannya seimbang balik lah. Dia punya pemakanan, dia punya zat semua okey, hydration, sebab kalau untuk breastfeeding tu biasanya dia kena pastikan dia minum dengan cukup lah sebelum tu lah. Okey, so yang itu yang akan menentukan dia sihat ke tak sihat. Itu dia yang sesuai ke tak untuk puasa, sesuai untuk puasa ke tidak. Kalau biasanya dan juga untuk yang tengah mengandung macam first trimester, second trimester, itu pun tertakluk kepada kesihatan ibu tu sendiri. Sebenarnya Cik Farid, kalau contoh doktor tu kata tak boleh puasa, memang jangan puasa, betul tak? Biasanya kalau atas nasihat doktor dah kata tak boleh, then biasanya tak boleh lah. Itu lebih selamat lah. Sebenarnya kena dengar lah, sebab kadang-kadang kan orang bila doktor cakap tak boleh puasa, kadang-kadang ada ibu tu fikir sebab nak kena ganti balik lah semua tu, dia rasa macam tak ada efek dekat anak dia ke apa ke, dia orang nak puasa juga. Itu yang kena kita kena ambil choice lah. Kita kena ambil choice mana yang lebih selamat, sebab kita nak keselamatan untuk baby tu, untuk baby dan juga diri ibu tu. Even kalau hukum Islam pun ada beritahu kan, ada yang kena fidyah, ada yang tak payah fidyah. So bergantung kepada kesihatan ibu dan anak tu sendiri. Jadi sebenarnya berbalik juga kepada keadaan kesihatan dan juga nasihat daripada doktor. Tu yang penting lah untuk ibu-ibu mengandung dan juga ibu yang menyusu kat luar sana, nak puasa ke tak puasa. Depends pada keadaan anda. Okey, so kalau mereka boleh puasa, so apa tips yang sesuai? Apa tips-tips yang boleh dia orang ambil? Kalau boleh berpuasa, maksudnya dia kena pastikan bahawa hydration lah. Dia punya hydration mencukupi. Kalau biasanya kita minum air, kalau better minum air, then kena tambahlah nutrition content dalam air tu. Kalau katakan kita boleh boleh minum hydroco lebih baik lah. Sebab dia mengandungi semua multivitamin dan juga mineral yang badan perlukan untuk rehydrate. Dan juga kalau macam dia boleh nak minum ataupun untuk memastikan bahawa susu dia cukup, dia boleh minum susu kambing ke campur dengan ada habatus sauda ke campur dengan kurma ke. So ini adalah langkah-langkah ataupun bahan-bahan yang boleh membantu dan meningkatkan kadar nutrisi dalam badan ibu tu sendiri. Okey, itu antara tips yang sesuai untuk ibu mengandung yang nak puasa, yang boleh puasa. Okey, so soalan saya yang terakhir untuk hari ni, boleh ke minum banyak air ketika sahur untuk bagi kita tak haus? So biasa sebenarnya lah, kalau keadaan ni biasanya berlaku dekat budak-budak.
Bagi dia orang fikir kalau minum air banyak-banyak nanti dia tak haus. Sebenarnya untuk adik-adik sebab dia orang musim sekolah je hari, puasa time sekolah. So dia orang kena guna energi yang banyak kat sekolah. Jadi dia orang fikir kalau minum air banyak-banyak masa sahur, dia tak akan rasa haus. Jadi macam mana tu sebenarnya? Sebenarnya badan kita ni dia bukan macam unta kan. Sebab kalau unta kan bila boleh tahan dalam padang pasir kan, simpan air. Kita bukan macam unta. Jadi bila kita minum tu boleh tengok sendiri bila kita minum, kalau kita minum banyak tu dalam 1 jam 2 jam tu kita akan pergi ke toilet je sebenarnya. Kita akan pergi toilet, kita akan kencing. Jadi sebenarnya kalau bila kita kencing macam tu bukan sebab bila kita minum banyak masa ketika tu, bila kita kencing dalam air kencing tu pun kita akan kehilangan mineral. Kita akan hilang mineral, kita akan hilang sodium, kita akan hilang potasium. Jadi apabila kita hilang, lepas tu kita tak makan. Kita tak makan, kita tak tambah balik apa yang kita hilang melalui air kencing. Jadi pada ketika itu sebenarnya lagi kita kan lagi cepat dehydration. Lagi cepat kurang energi sebenarnya. Ya, sebenarnya. So jadi maksudnya lebih baik kita puratakan ataupun kita minum dengan kerap semasa kita buka puasa tu. Lepas buka puasa tu. Daripada just minum waktu sahur banyak-banyak. So biasa saya tengok kalau dulu lah adik-adik saya memang waktu sahur tu 2-3 gelas air putih tu sebelum nak habis masa tu, sebelum nak habis waktu tu, memang dia akan minum banyak-banyak air. Jadi kepada adik-adik kat luar sana, pastikan minum air yang secukupnya daripada kita start buka puasa lagi. Start buka puasa lagi, minum air. Lepas tu biasa kan lepas dah sembahyang maghrib apa semua tu minum air lagi. Lepas tu bila dah lepas habis sembahyang tarawih minum air lagi. Sebelum tidur tu minum air lagi. So maknanya kita akan pastikan badan kita sentiasa ada kandungan air yang secukupnya. Dan kita boleh bertahan untuk puasa sampai esok dan hari seterusnya. Okey, so Encik Farid ada tips-tips tambahan lagi ke untuk penjaga kesihatan ketika puasa? Tak ada tips tambahan, cuma memastikan seimbang lah keadaan makanan yang seimbang, air yang cukup, dan juga kita boleh tambah ekstra suplemen dan multivitamin untuk memastikan bahawa badan kita sentiasa cukup nutrisi. Sentiasa sihat untuk puasa, boleh puasa dengan sempurna. Okey, so Encik Farid ada ucapan untuk diucapkan kepada ahli keluarga sempena puasa? Selamat berpuasa dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga segala doa dan ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Okey, so terima kasih banyak-banyak Encik Farid kerana sudi berkongsi masa ketika puasa ni. Encik Farid banyak sangat kita cakap, tapi sebenarnya tak apa je bercakap banyak-banyak ketika puasa, kerana sanggup untuk share masa dengan saya di True Life untuk share informasi dengan anda semua. Okey, jadi terima kasih Encik Farid. Terima kasih. Okey, so pada minggu ini tadi pun Encik Farid dah ceritakan sedikit sebanyak tentang penggunaan produk keluaran True Life Sciences yang sangat-sangat membantu kalau kita ambil ketika puasa. Jadi saya akan cerita serba sedikit lah, and untuk anda semua boleh dapatkan info lanjut di laman sesawang True Life Sciences sendiri. Type je dekat Google search True Life Sciences, so memang akan keluar terus direct kita punya website. Jadi anda boleh tekan situ and klik, pilihlah apa produk yang anda nak dan boleh baca seterusnya. Ini kalau nak beli pun senang je, terus add to cart, beli. Kalau anda tak nak pergi farmasi lah. And kita juga ada kita punya YouTube, kita punya Facebook sendiri, platform Facebook sendiri, dan juga Instagram untuk anda boleh dapatkan informasi-informasi yang lebih simple untuk anda faham tentang penggunaan produk keluaran True Life Sciences. So kita akan teruskan kepada kita punya produk. So kita ada first, kita akan saya cakap pasal quinol. Quinol
ubiquinol reduce coenzyme Q10. So quinol tadi macam Cik Farida cakap, quinol ni akan membantu untuk memberikan tenaga kepada anda. So macam orang yang sentiasa rasa letih walaupun sebenarnya waktu bulan puasa, so anda boleh amalkan penggunaan quinol ni sebab dia akan bagi anda extra energy. Maknanya contoh kalau anda waktu kita sahur, kita dah ambil sebelum kita sahur, so habis waktu sahur lah, so kita ambil satu biji and anda akan rasa perbezaan dia satu hari tu akan tak akan rasa penat pun sebabnya quinol ni akan membantu anda untuk memberikan tenaga, untuk meningkatkan tenaga anda. So harga satu kotak ni RM177. So ni untuk Semenanjung Malaysia RM177. So ada dalam ni satu kotak ada 30. So sesuai lah untuk bulan puasa, satu hari satu je. So sangat-sangat membantu untuk meningkatkan tenaga anda. Okay, next kita ada. Okay, so seterusnya saya akan berceritakan tentang berkongsi informasi sedikit tentang produk pH Alkalizing. So tadi Encik Farid pun dah ada sentuh tentang pH Alkalizing. So pH Alkalizing ni sesuai untuk orang yang mempunyai masalah acid reflux, yang ada gastrik, yang sentiasa ada angin kembung-kembung perut tu. So memang sesuai sangat-sangat ambil pH Alkalizing ni. Waktu bila? Waktu ketika sahur. So sebelum kita dah minum air kosong ke dah minum air makan apa semua tu, so sebelum habis waktu tu boleh ambil pH Alkalizing ni bagi kita takkan ada acid reflux, badan kita akan seimbang saja, pH, acid semua tu akan okey sahaja. So memang takkan ada gumpalan-gumpalan angin yang akan bentuk. So satu kotak ni berharga pH Alkalizing ni berharga RM42.80 sahaja. So dalam ni ada 5 paket. So anda boleh dapatkannya di laman sesawang True Life Sciences ataupun farmasi independen yang berdekatan dengan anda. So seterusnya kita ada, kita tengok sikit pada saya dah nampak. Okey, kita ada Keto ITF. So bulan puasa ni adalah bulan yang terbaik untuk orang yang nak kuruskan badan. So bila nak kuruskan badan, anda juga boleh tambahkan juga dengan suplemen. So Keto ITF ni akan bantu anda dari segi pemakanan ketogenic diet dan juga intermittent fasting. Ala-ala kita dah puasa, so kita boleh amalkan ketogenic diet tapi dengan cara yang lebih selamat. So anda boleh dapatkan informasi lanjut mengenai cara pemakanan yang sesuai untuk ketika diambil bersama dengan Keto ITF ni. So yelah, biasalah orang waktu raya lah nak turunkan berat badan, and kalau boleh waktu raya tu kita nak pakai baju yang kita pakai baju nampak cantik. Waktu ambil gambar tak payah nak perlukan angle yang nampak kurus. Dia memang dah kurus dah. So boleh ambil Keto ITF ni. So satu kotak ni berharga RM128. Ada 28 sachet. Okay. Alright, so seterusnya kita ada produk nama dia Hydroco. So nampak tak dekat depan ni pun dah beritahu dah, Hydroco ni adalah berasaskan kelapa. Memang betul-betul kelapa muda. Satu paket tu ada 2 biji kelapa muda yang telah dipasteuriskan. Dah jadi serbuk dah. Okey, so Hydroco ni sesuai untuk mengekalkan hidrasi badan. Maknanya kita kan biasalah bila dah puasa kita akan dehydrate, kita akan kurangkan banyak air, jadi kita kena tambah balik air, and air kelapa adalah pilihan terbaik untuk menambahkan balik mineral ataupun kita punya electrolyte dalam badan yang dah keluar. Sebabnya kelapa mempunyai mineral yang secukupnya dan dia sama, dia punya profil dia sama dengan kita punya darah. Jadi sangat-sangat membantu untuk anda hydrate balik badan anda. So Hydroco ni ada 2 pilihan. Satu 5 yang ada 5 sachet je dalam kotak dia, kotak kecil. Yang satu lagi ada 20, yang ni besar punya, 20 sachet. So untuk yang 5 sachet harga dia RM35. Dan untuk 20 sachet harga dia RM130. So ialah membandingkan kalau ikutkan sebenarnya harga pasaran kelapa sendiri dekat luar, satu biji kelapa rate dia RM5 hingga RM7 boleh pergi. Bandingkanlah sebenarnya dengan Hydroco kita ni, memang betul-betul pure kelapa pure kelapa. So dia akan bantu. Jadi yang paling sesuai waktu kita berbuka puasa, ambil Hydroco ni. Sebab dia akan tambah balik, dia hydrate balik badan kita.
Okey, so seterusnya khas kepada pesakit yang ada masalah buah pinggang kronik dan ada yang yang merupakan pesakit dialisis. So disarankan untuk mengamalkan U99. Jadi bila ambil U99 ni, dia akan tambah balik energi segala nutrien yang hilang. So dia akan rasa lebih senang untuk puasa and lebih mudah untuk anda menjalankan ibadah puasa dengan lebih bertenaga. Sebab biasanya kalau orang yang pergi dialisis and dia puasa, lagi sangat-sangat akan penat berbanding dengan hari biasa. Jadi sangat-sangat sesuai untuk tambahkan balik nutrisi dalam badan menggunakan U99. So U99 ni bila buka puasa and bila pergi hari dialisis tu sangat-sangat digalakkan untuk ambil. So satu kotak ni berharga RM69.90 dan ada 12 cc dalam ni. Alright, so last sekali produk yang sesuai untuk penjagaan kesihatan ketika bulan puasa ni adalah Cantiva 750. Kenapa? Sebab waktu bulan puasa ni adalah waktu bulan yang kita sentiasa memenuhikan kita punya ibadah, kita selalu solat, and terutamanya waktu malam kita ada solat tarawih. So solat tarawih kita akan banyak menggunakan kita punya lutut untuk mak-mak, untuk ayah kita yang biasa dah tua, yang memang ada masalah lutut. Jadi Cantiva 750 akan membantu dari segi macam bagi senang lah, tak adalah sakit sangat lutut tu untuk disemayang masa tu. Jadi amalkan penggunaan Cantiva 750 satu biji satu hari saja. Tapi kalau memang ada sakit-sakit lutut tu, boleh ambil 2 biji satu hari lah. Waktu sahur satu, waktu lepas buka puasa satu. So satu kotak Cantiva 750 ni ada 30 biji tablet. So harga dia adalah RM118 Malaysia sahaja. So boleh dapatkan di laman Central Life Sciences ataupun di farmasi berhampiran anda. Jadi harga yang saya sebut tadi ni adalah harga semenanjung Malaysia tau. Kalau anda daripada Sabah Sarawak, anda boleh call kami ataupun DM di Facebook untuk tahu harga yang dekat Sabah Sarawak punya lah. Okay. So, pada minggu ini kita akan ada promotion untuk produk Keto ITF. Buy one free one. So untuk sesiapa yang nak kuruskan badan waktu bulan puasa ni sangat-sangat sesuai ambil Keto ITF ni lah. So kita ada promotion buy one free one. Okay, untuk hari ini saja buy one free one untuk Keto ITF. Okay. Alright, dan untuk kita punya giveaway pada minggu ini adalah Hydroco yang kotak kecil punya, harga RM35. So kita akan pilih 5 pemenang kepada sesiapa yang sharekan tentang pengalaman mereka ketika bulan puasa. Tak kisahlah cerita apa-apa pun yang menarik, cerita tentang puasa daripada kecil ke, yang jenis yang puasa-puasa yang yuk ke, ataupun puasa curi makan ke, tak kisah cerita, asalkan cerita tu menarik. Saya akan pilih 5 orang pemenang untuk mendapatkan hadiah Hydroco. So biasanya kalau boleh cerita related tentang kesihatan lah. Okay, so itu saja giveaway dan juga promotion untuk kita pada minggu ini. So pastikan anda join, and kalau berminat dengan kita punya Keto ITF, sila beli buy one free one. Okay, kepada anda semua, pastikan anda sentiasa mendapatkan informasi-informasi terkini daripada True Life Sciences dengan follow kita punya Facebook, follow kita punya IG, dan juga subscribe kita punya YouTube. Macam-macam informasi yang anda boleh dapatkan di platform-platform media sosial kita ada ni. Jadi pastikan anda follow, like dan share segala informasi, sebab informasi perlu dikongsi. Okay, jadi saya nak bagi tahu, pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan anda ketika bulan puasa dengan mengamalkan pemakanan yang sihat. Jagalah diri anda, pastikan SOP pun still lagi kalau keluar pergi mana-mana, nak pergi baju raya ke, nak pergi beli makanan, pergi bazar ke apa ke, sebab bazar boleh ada. Jadi sentiasa mengamalkan SOP yang sebetulnya. Dan selamat berpuasa.